Salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 1 Oktober bersama saya Debbie Amanda Padan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak bersetuju menyediakan peruntukan tambahan untuk alaun petugas dan penyedia pusat pemulihan dalam komuniti PDK. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, penambahan itu adalah untuk menjaga kebajikan mereka. Menurut Dato' Patinggi Abang Johari, permohonan peruntukan tambahan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah itu telah diluluskan. Yang nombor satu, PDK, we will implement it immediately. Because a lot of PDK, they must have special skill. The teachers must have special skill. And that one we will, at the moment, ada banyak cikgu guru untuk PDK. Datuk Patinggi Abang Johari membuat pengumuman tersebut pada Majlis Perasmian Hari Usahawan Mikro Kebajikan di Kuching. Kini terdapat 297 petugas dan 55 penyelia yang menyediakan perkhidmatan kepada 2,084 pelatih. Sarawak mempunyai 55 PDK seluruh negeri yang memberi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial orang kurang upaya. Pada masa ini, petugas pusat tersebut dibayar allowance RM800 dan penyelia menerima RM1,200 sebulan. Menyentuh mengenai permohonan pertukaran status pelantikan terapis, penambahan bilangan pegawai dan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dan kuantum bantuan penerima bantuan bulanan kebajikan, beliau berkata, perkara berkenaan perlu dikemukakan kepada pejabat setiausaha kerajaan negeri untuk perbincangan lanjut mengenai terma lantikan selain implikasi keuangan. Jelasnya perkembangan lanjut mengenai perkara tersebut akan diumumkan pada pembentangan bajet negeri November ini. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Abang Johari berkata Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak status di negara Brunei Darussalam akan beroperasi tidak lama lagi. Jelasnya lokasi untuk pelaksanaan status di negara itu telah dikenal pasti. Brunei dah ada begini location dah ada. It's just matter of implementing it. Manakala untuk status di Pontianak, Indonesia pula, beliau mendedahkan lokasi yang sesuai telah diusahakan. Selain Brunei dan Indonesia, Sarawak telah membuka pejabat perdagangan dan pelancongan di Singapura sebagai hub ekspor produk dari Sarawak ke republik tersebut selain pasaran global. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Hari Usahawan Mikro Kebajikan di Kuching semalam. Dalam pada itu, Ketua Menteri mengumumkan bahawa usahawan mikro kebajikan tahap platinum yang mencapai jualan tahunan melebihi RM300,000 dan tahap diamond dengan jualan RM150,000 hingga RM300,000 setahun akan dihantar untuk lawatan sambil belajar ke Jepun dan Korea tahun depan. Lawatan selama seminggu untuk mengembangkan ilmu dan kemahiran itu akan ditanggung oleh Gabungan Parti Sarawak, GPS. Langkah-langkah yang lebih ketat berhubung tata cara kemasukan ke Sarawak akan diumumkan hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu JPBN telah mengadakan mesyuarat tergempar semalam dan mengambil maklum peningkatan kes positif COVID-19 setiap hari di luar Sarawak. Jelas Dato' Amar Douglas, JPBN telah merangka strategi untuk melindungi negeri ini daripada terus menerima masuk kes import dari luar Sarawak. Ujarnya semalam Sarawak merekodkan 4 kes baharu positif COVID-19 dengan 2 kes masing-masingnya dikesan di daerah Kuching dan daerah Miri. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri memaklumkan bahawa jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital telah meningkat seramai 4 dan ini menjadikan seramai 12 orang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital, iaitu 6 kes di ward pengasingan di Hospital Umum Sarawak, 5 kes di Hospital Miri dan 1 kes Hospital Bintulu. Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu tiada kes COVID-19 yang menerima rawatan di unit rawatan
rawatan rapi semalam dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini kekal seramai 682 orang. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan akan memperinci semula operasi penerbangan terus dari Kuching ke Jeddah dan Madinah yang dikendalikan oleh ATS Global Travel dan Charter Sedia Berhad yang sepatutnya mula beroperasi pada April lepas. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, operasi penerbangan itu ditangguhkan susulan virus COVID-19 yang melanda negara. Dato' Abdul Karim berkata penangguhan operasi penerbangan itu juga merencatkan sektor pelancongan negara dengan penutupan pintu sempadan kepada pelancong luar negara. Beliau menyatakan perkara itu dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi Mahara Cawangan Sarawak dan Professional Mutawif Development Sedia Berhad di UiTM Kampus 2, Kota Semarahan. Sementara itu, Dato' Abdul Karim menyifatkan langkah UiTM Cawangan Sarawak sebagai universiti pertama di negeri dan negara ini amnya memperkenal program pengajian Diploma Mutawif Professional and Muslim Tour Leader sebagai langkah yang tepat kerana sejajar dengan langkah kerajaan negeri menjadikan Sarawak sebagai hub penerbangan umrah. Ia juga dapat menambah peluang pekerjaan kepada generasi muda dengan kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan sebagai pembimbing para jemaah yang mengerjakan ibadah umrah dan haji. Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi bercadang melatih semula tenaga pengajar terlatih untuk mengajar mata pelajaran sains dan matematik. Menterinya Dato' Sri Michael Manin Jawong berkata ia sebagai usaha untuk menambah jumlah tenaga pengajar yang mampu mengajar mata pelajaran penting tersebut. Datuk Seri Michael Manyi Jawong memberitahu di Sarawak ia perlu dilaksanakan segera bagi menampung keperluan di sekolah menengah kerana wujud kekurangan tenaga pengajar yang berkebolehan dan berpengalaman untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Beliau memberitahu setakat ini kurang daripada 25% pelajar memilih dan layak kealiran sains tulen dan ianya terlalu jauh dari sasaran sebenar negara dan usaha tersebut merupakan langkah yang terbaik ke arah mencapai sasaran tersebut. Beliau menegaskan jumlah tenaga pengajar terlatih sekarang adalah ramai tetapi jumlah pengajar mampu mengajar sains dan matematik di negeri sekarang tidak dapat menampung keperluan sekolah-sekolah yang berada di Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan Festival Sains Sarawak di Kuching. Jelasnya Jabatan Pendidikan Negeri masih dalam proses pengumpulan jumlah sebenar keperluan tenaga pengajar yang mengajar sains dan matematik untuk seluruh negeri dan jumlah anggaran latihan tersebut adalah sekitar 7 ke 9 juta ringgit untuk diagihkan kepada beberapa institut pengajian guru terpilih sebagai pusat latihan. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC merupakan satu bentuk pengiktirafan kerajaan untuk mereka yang berprestasi tinggi melebihi sasaran. Justru Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Sebastian Ting berharap penganugerahan yang diterima dapat menyuntik semangat khususnya para guru untuk terus berkhidmat dengan lebih berdedikasi. Datuk Sebastian Ting menambah guru yang berdedikasi berupaya menyumbang kepada peningkatan dan kualiti pembelajaran di sekolah malah kecemerlangan pelajar. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Miri bagi tahun 2019 di Miri. Tambah beliau di samping meraihkan penerima APC, beliau juga berharap melalui majlis tersebut jaringan erat antara pejabat pendidikan daerah Miri dengan warga sekolah akan berterusan dalam apa sahaja situasi maupun aktiviti. Seramai 259 orang menerima APC atas prestasi mereka yang cemerlang sepanjang tahun 2019. Turut hadir Pegawai Pendidikan Daerah Miri Syirini Mohamed Zulkifli. Majlis Perbandaran Sibu MPS akan memperkenal polisi permit ubah suai bangunan bagi mengatasi masalah pembuangan bahan buangan pembinaan haram di Bandar Sibu. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Kawal Selia dan Kecantikan Bangunan MPS Sibu, Joseph Ching berkata, dengan adanya polisi permit ubah suai ini, semua bahan buangan pembinaan akan dapat dibuang ke pusat pelupusan sampah di Kemuyang.
Jelasnya MPS akan mengadakan sesi penerangan dengan kontraktor ubah suai bangunan dan rumah dan syarikat pemaju sebelum polisi ini dikuatkuasakan. Dedahnya antara perkara yang akan dimasukkan ke dalam permit itu adalah penyediaan tong khas oleh pihak MPS di lokasi ubah suai bangunan atau rumah untuk meletakkan bahan buangan pembinaan dari tapak projek. Yeah, so that's why we'll come up with a different size of the bin for them to rent. You know, we have the smaller size, you know, and the medium and the big size, you know. So of course there will be charges. There will be charges, but this is how we be able to better monitoring, you know, the construction waste dumping, you know, illegally. So we want to make sure that will be going to the Kemuyan landfill. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri mesyuarat ahli Majlis Perbandaran Sibu yang diadakan di bilik mesyuarat MPS di Sibu. Dedahnya polisi ini diperkenal kerana MPS kini sedang berterusan terpaksa menanggung kos untuk membersihkan bahan buangan pembinaan yang dibuang secara haram di pelbagai lokasi di Sibu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan terus memasyarakatkan perkhidmatan kepada pelanggannya khususnya di kawasan pedalaman Sarawak. Pengarah JBPM Sarawak Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Hirudin Rahman berkata ia bagi meningkatkan kesedaran penduduk rumah panjang terhadap keselamatan dan penyelamatan harta benda ketika berlaku bencana. Khairuddin berkata antara program kemasyarakatan itu termasuklah program Summer Camp yang dilaksanakan melibatkan penduduk-penduduk rumah panjang dengan sokongan daripada agensi swasta dan badan-badan korporat di wilayah utara Sarawak. Beliau berkata demikian dalam program Summer Camp 2020 anjuran bersama JBPM Sarawak dan Petronas Carigale di Taman Negara Mulu Miri. Program itu disertai 60 peserta terdiri daripada penduduk rumah-rumah panjang Long Iman Penan, Kampung Batu Bungan Penan, Long Terawan Berawan dan Kampung Batu Bungan Berawan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Ingat pilih dan pakai pelitup separuh muka yang mengikut piawaian WHO. Pastikan ia sentiasa bersih bagi melindungi saluran pernafasan anda. Dengan itu, saya Debbie Amanda Padan. Jumpa lagi.